Baik, Saudara Chandra. Ya, Saya nak pergi kepada soalan seterusnya tentang RS1 dalam usaha kita melaksanakan RS1 Kerajaan Selangor setakat ini telah dalam tahun 2023 Datuk Menteri Besar sendiri telah membuat kenyataan bahawa Kerajaan Selangor akan menyediakan lebih kurang 1,000 unit cas EV EV ni maksudnya kenderaan elektronik lah. Setakat ni kereta motor pun ada dah kenderaan elektronik ni, tapi tak banyak, kebanyakannya kereta. Dan Tesla pun dah buka. So dekat Malaysia ni, dekat Sepang lah, InsyaAllah akan dibuka pejabat Tesla tu. So maksudnya nampak akan berlaku perubahan besar-besaran industri kereta di Malaysia ni melibatkan kenderaan EV. Okay, dan malah Datuk Menteri Besar sendiri cakap ada portion khas dalam Belanjawan 2024 di mana kan dikhaskan untuk membangunkan industri EV di negeri Selangor. So soalan saya kepada Saudara Chandra kalau berlaku perubahan terlampau cepat di mana mungkin dalam setahun, saya tak tahulah berapa cepat, mungkin kita bayangkan dalam masa setahun tahun depan totally berubah orang kata keadaan di Selangor ni, di mana rakyat di Selangor ni akan menggunakan kenderaan EV kebanyakannya, menggantikan kenderaan diesel kan. Adakah benda ni nanti akan memberi damage kepada pengusaha-pengusaha orang kata petrol pump atau diesel di negeri Selangor ni, sebab perubahan tu terlampau cepat. Sebab kerajaan negeri dah labur, kerajaan federal pun dah labur, dan memang dah buka pula Tesla dekat Selangor ni, dekat Sepang. Adakah perkara ni akan beri damage kepada pengusaha diesel petrol pump tempatan ni? Pasal EV lah kan. Sekarang memang hype gila kan. Memang semua tempat kita pergi memang pasal EV. Pasal apa, sejak Tesla masuk, BYD dah start buat kereta. So daripada segi ni memang kita dah nampak industri EV dia dah rancak ke depan. Tapi daripada segi pemilik petrol pump ataupun diesel ni, haruslah faham yang petrol ataupun diesel ataupun bahan bakar ini akan terhapus pada satu masa nanti. So it's not a renewable energy. Daripada segi EV pula, kita haruslah lihat yang petrol pump ataupun diesel pump ni, dia bukan sekadar jual minyak ataupun jual dia bukan jual minyak, petrol atau diesel sahaja. Malahan dia juga jual servis-servis macam kedai, convenience store ataupun cuci kereta. Dan dengan kedatangan EV ini, pemilik petrol pump ataupun diesel pump ini haruslah sedar yang dia sebenarnya dia seorang usahawan, dan dia seharusnya menerima dan mengadaptasi dengan keadaan pada masa itu. Dan sekarang keadaannya adalah EV semakin popular. So daripada cakap aku dah tak nak buat petrol pump, diesel pump, bukan, tapi kita dekat transition point. Maksudnya kita akan berubah daripada satu jenis bahan bakar ke bahan bakar yang satu lagi, which is elektronik. Dan kita juga nampak dulu kita daripada pakai SMS, kita berubah kepada video call, 3G, dan kita sekarang menggunakan 5G. Malahan 6G sudah bermula dalam perkembangan ni dekat China. So memang benda ini akan berubah. Dan dulu kita pakai steam engine, seterusnya kita pakai internal combustion engine, sekarang kita pakai EV. So ini adalah berlandaskan dengan format IR4. So memang kita tak akan dapat lari daripada perkembangan teknologi. Seharusnya kita adaptasi. So itu transition point. Okay, so sekarang kita dah minta para usahawan bolehlah pasang tempat charge EV sebaris dengan petrol pump dan juga diesel. Itu transition. Tapi bila kita lihat dalam masa depan, iaitu kita 100% semua orang Selangor pakai EV. Kan? Dia mungkin bukan dalam masa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi pada ketika semua orang pakai EV, memang petrol pump ataupun diesel pump akan jadi kurang relevan. Mungkin tak relevan sekaligus, mungkin ada sebahagian daripada masyarakat kita pakai EV, petrol pump, internal combustion engine, tapi dia bukan lagi relevan kepada waktu itu. So pada ketika itu kita sepatutnya dah ada downstream economy. Maksudnya contoh inovasi yang saya sangat suka adalah blade technology oleh BYD. Blade technology, di mana dia ada satu set of cell battery, tapi kalau sekiranya dalam masa 5 tahun, 10 tahun salah satu sel bateri itu rosak, kantoi dah, dia dah boleh cabut satu sel sahaja untuk memasang satu lagi sel yang berlainan. Kan
Nampak unik kan? So maksudnya dia tak buang satu tabung bateri tu terus. Oh, dia cuma tukar part-part saja. Betul. So ini membawa kepada modularity. Kita kurang membuang bateri sebab lithium akan membawa bencana kerosakan tanah, kerosakan air semua. Nak melomor lithium tu pun payah kan. Maksudnya bahan tu memang sangat rare kan. Dia tak rare, tapi dia tak rare sangat. Okay. Tapi dia akan kelupusan, dia akan habis. So kita haruslah lihat kepada cara-cara untuk bekerja bawah downstream. Macam contoh, dulu kita cakap topik ni bukan dekat Malaysia sahaja. Dah bertahun 10 tahun dulu memang US dah bawa topik ni. Pemilik-pemilik telaga minyak semua cakap, anak aku nak kerja apa lepas ni? Patutnya anak dia US dah bincang bila? Dah 10 tahun dulu. 10 tahun dulu. Betul. Tentang tenaga elektrik ni. Betul. Okay. So dia time tu antara topik-topiknya, anak awak bukan lagi kerja sebagai pekerja lombong minyak, tapi bekerja dalam ekonomi renewable energy, mahupun inovasi bateri, mahupun electronics. So kita punya workforce transition juga akan berlaku. So itu antara benda-benda yang kita ni lah. Tapi basic soalan saya balik. Macam mana dengan usahawan-usahawan tempatan yang buka petrol pump dan juga diesel ni? Sebagai usahawan, saya pun ada bisnes. So let's say lah, dulu saya pakai tarik kabel semua, pakai kabel yang nipis, yang ADSL line. Takkan sampai sekarang saya akan tarik kabel ADSL line. Sekarang kita dah pakai fiber. So kita kena belajar teknologi baru. Macam mana kena tukar modul perniagaan dia. Betul. Model perniagaan dia lah ya. Model perniagaan mungkin mengolah sedikit sahaja, namun produk itu haruslah selari dengan keadaan sekarang. Mesra EV. Betul. Saudara Barik, macam mana pandangan saudara Barik? Adakah lepas ni kita akan tengok berlaku perubahan besar-besaran di Selangor ni, di mana semua kita punya petrol pump dah jadi EV pump? Kalau kita lihat sekarang pun di hotel-hotel ada beberapa banyak tempat parking, semua dah ada EV. EV untuk isi elektrik lah, dia bukan isi minyak. Free Kena bayar? Berbayar. Bayar lah kan. Berbayar. Dan cuma dia dia kena tahu port lah mana free tu. Ada port. Ada port. Okay. Jadi dekat kalau kita pergi golf, club golf dah ada. Lain level saudara Barik ni, club golf, hotel. Dan di beberapa baru ni saya balik daripada India pun, kebanyakannya petrol pump diorang dah ada EV. Oh, di India Di India. Dia dah mesra EV dah. Kerala tu dah ada tempat isi EV, dan saya lihat dah banyak dah kereta EV dekat sana. Oh, di India di India. Sedangkan negara kita lebih maju daripada mereka. Tapi kita, jadi dekat sana pun diorang prepared. Kalau kita lihat, pump EV ada, pump petrol ada. Cuma lama-lama pump petrol ni takkan dah ada dah. Semuanya akan pergi ke EV. Dia contoh yang paling baik kan dalam situasi ni kan, telefon letak 20 sen 10 sen dulu. Yang betul tu. Kan? Dah tak ada dah rasa sekarang. Dah tak ada dah. Tinggal macam dia punya pondok tu je. Tiang tu jadi museum. Kan? So macam mana pun teknologi akan, kalau kita tak mula kan, teknologi kita kena ambil peluang-peluang. Seperti kalau di Selangor, industri bateri kena mula kan. Aerospace. Aerospace. Lepas tu industri yang dalam bateri tu dia tak sama kereta elektronik dan kereta petrol. Betul. Dia ada banyak perbezaan untuk pasti enjin ni saya boleh bayang memang beza lah. Sangat berbeza. Jadi di negara Arab pun sendiri dah mula invest ke syarikat-syarikat elektrik untuk EV ni. Diorang pun daripada keuntungan minyak dah mula melabur ke sektor-sektor buat pembuatan bateri untuk EV. Diorang pun dah mula sumbangkan. Maksudnya kita sebagai kita punya negara ni ada Petronas. Jadi Petronas pun kena ke arah sebegitu untuk sustainkan dalam Selangor ni, sebab kita negeri yang selalunya melopori ke arah teknologi. Kita kena ke depan dalam hal ni. Sebab tu kalau tengok dalam Belanjawan 2024 pun memang telah dikhaskan tentang pembangunan industri EV ni So saya dapat lihat bahawa panel-panel kita semua pun bersetuju sekali lagi. Sekarang ni dah tak boleh lagi yang kata tak ada alasan, sebab kalau kita tak berubah,
kita akan ketinggalan. IR 4.0 ni memang tak tunggu siapa-siapa. Ya, betul. So insya-Allah sambutlah apa yang telah dilakukan oleh kerajaan federal dan kerajaan negeri kita ni, di mana pengecah-pengecah elektrik ni dipasang secara orang kata apa, dana kerajaan. Yeah. So anda yang mengusahakan pump diesel ni pun perlu mula untuk bergerak ke arah tu. Kalau tidak anda akan ketinggalan. Mungkin dalam masa 5 tahun lagi mungkin. Betul. Sangat laju.